camp mungkin ke. Okay. Okay, so kita sedialah. Pujuk Cikgu Yu buat lagi. Okey, Cikgu Goh. Baik, sesi sedang direkodkan. Okey, baik, saya akan mulakan sesi pada malam ini. Okey, selamat sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan guru daripada seluruh Malaysia. Okey, pada malam ini saya rasa bertuah sebab dapat bersama-sama lagi dengan Cikgu Goh dan juga dengan rakan-rakan guru yang ingin belajar. Yang penting tu semangat untuk belajar tu ada. Dan untuk malam ini masih lagi kita akan berbicara, kita akan belajar tentang Scratch dengan menggunakan CS First. Okey, untuk malam ini siri yang kedua. Pada minggu lepas, Jumaat lepas kita telah mengikuti siri pertama bersama Cikgu Goh dan pada malam ini siri kedua, saya sebagai moderator. Okey, saya lah Cikgu Yu Kok Hui, boleh panggil saya Cikgu Yu, moderator anda pada malam ini. Okey, baik. Saya ke slide seterusnya. Okey, keperluan bengkel. Yang pertama ialah cikgu perlu menyediakan komputer ataupun laptop. Okey, dengan capaian internet yang stabil. Dan perlu juga ada aplikasi Scratch, tapi yang ni web based saja. Dan juga CS First. Okey, ada tertera pautan untuk cikgu memasuki CS First iaitu csfirst.withgoogle.com. Dengan kata ID delima dah boleh login betul Cikgu Goh? Okey, baik. Betul. Okey, kedua-dua ialah web based, so cikgu tak perlu download dan install ke dalam komputer lah. Okey, baiklah, sedikit peringatan mesra sebelum saya serahkan pada Cikgu Goh. Okey, yang pertama ialah jika terdapat pertanyaan, anda ataupun cikgu-cikgu boleh tuliskan di ruangan chat dalam Google Meet ini ataupun cikgu boleh terus ajukan secara lisan, cikgu boleh ambilkan mic dan terus bertanya. Dan juga sesi Q&A juga akan kami bukakan pada 10 minit terakhir sesi banking. Kami jangkakan dalam pukul 9.20 Dan juga bautan borang kehadiran telah dimasukkan dalam ruangan chat. Cikgu boleh isilah sepanjang sesi banking ini. Okey, baiklah, tanpa saya menekankan masa, saya serahkan sesi ini kepada Cikgu Goh. Silakan Cikgu Goh. Okey, terima kasih kepada Cikgu Yu yang sentiasa hebat, sentiasa handsome dan sudi meluangkan masa bersama dengan kita kan. Okey, sebenarnya dia sangat sibuk ni, dia masuk balik sekolah. Jadi saya pun susah payah nak kacau dia tapi tetap kacau jugalah. Okey, terima kasih sekali lagi. Okey, terima kasih kepada semua cikgu-cikgu yang sudi meluangkan masa. Okey, hari ini kita akan terus dengan apa yang kita buat satu macam mana? Recap balik apa yang baru masuk tak apa. Don't worry, kita santai saja. Ini bukan yang kita jangan serius sangat. Okey, Ahmad Arif ada raise hand ke apa? Okay, good morning everyone. Okay, good morning everyone. Okay, sekiranya cikgu-cikgu ada kemungkinan ataupun ada masalah, boleh tulis dalam live chat ataupun kejap lagi kita ada Q&A. Cikgu boleh apa dah? Boleh isi kehadiran selepas meet pun boleh. Okay, jangan risau. Jangan, kita tak ke mana-mana. Okey, untuk maklumat dan apa-apa, sesi ini akan dirakamkan dan akan jadi sebagai satu rujukan untuk perkongsian untuk cikgu-cikgu yang tersempat masuk. So, sebelum mula, saya recap balik sesi yang lepas tu adalah bagaimana kita view dari segi student. Okay, so saya akan sharekan screen dan kemungkinan kita ada sedikit masalah apabila saya nak kena admit orang, jadi saya akan mujuk keluar masuk macam tu. Jadi bear with me, jangan marah saya, jangan buang saya telur masin ke apa-apa Okay. If you didn't see CS1 first, is it difficult for us to join this session? Jangan risau, kita akan view dari perspektif cikgu. Okay, perspektif cikgu dan saya akan recap sedikit tentang yang student. Okay, cikgu jangan risau. Okay, so enjoy hari ini. Jangan stres. Apabila kita nak belajar teknologi, jangan stres. Okay, you stres, saya pun stres. Okay, so saya berhenti nak borak benda lain. Okay, so saya terus share screen saya. Okay, so
Sekejap ah. Okay, sebenarnya hari ini banyak VIP dalam sesi ni. Ada banyak Sifu ni. Okay, terima kasih. Nanti saya explore bagaimana saya admit sebab kalau Microsoft Teams saya tahu yang ni saya kurang sikit. Okay, so bear with me ya. Nanti saya belajar macam mana nak buka yang tu. Okay, alright. Saya share screen. Okay. Alright, kejap nah. Sabar sikit. Lepas tu saya akan tunjukkan bagaimana kita nak mula daripada macam mana kata kita akan start daripada bagaimana kita nak step in. Minggu lepas saya recap sikit. Minggu lepas adalah bagaimana kita step into the shoe of a CS first student. Kita tengok dari view student bagaimana kita nak masuk dan sebagainya. Okay, saya recap balik. Okay, cikgu-cikgu boleh sign in dengan menggunakan sign in dalam CS First dengan menggunakan Gmail anda ataupun Gmail MOE. Okay, dia free of charge, cikgu jangan risau dan dia ada web base, dia tak perlu install apa-apa. Okay, so sebelum itu saya nak ingin tekankan sesi kita yang buat yang ni tak charge apa-apa Okay, it is free. Okay, FOC. Okay, tak kena apa-apa charge. Okay, so jangan ada yang ada macam mana ada yang perspektif kita buat keuntungan, tak ada. So it's not about profit, kita cuma nak sharing saja. Okay, so cikgu yang minggu lepas ni kita step in sebagai first student, kita klik student. Okay, untuk menjawab soalan yang cikgu tadi kata kami terlepas sesi lepas akan menyebabkan kesukaran untuk yang sesi ni. Sebenarnya tidak, sebab hari ini kita akan view dari perspektif cikgu pula. Okay, view dari perspektif cikgu. Okay, so saya recap balik, izinkan saya ambil 5 minit untuk recap balik. Sebagai student, hari itu bagi cikgu yang ikut, sebagai student kita akan masuk kelas seperti Google Classroom. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, CS First ni dia boleh join dengan Google Classroom. Dia macam seolah-olah Google Classroom lah. Dia ada kod, dia kena masukkan, dia boleh buang murid dan sebagainya. Itu adalah dari segi perspektif guru. Nanti kita akan tengok setiap satu. Okay, jangan risau. Sit back and have your tea. Okay, nanti kita sama-sama hands on. Okay. Ini view, harap cikgu boleh nampak jelas. Sekejap, saya enlarge sikit. Enlarge, itu yang penting. So, okay, untuk cikgu yang telah masuk, mempunyai ID dan sebagainya, okay, dia boleh sign in sebagai, sign in balik menggunakan ID yang telah daftar ataupun dia kena sign back ataupun tanya cikgu tu. Okay, alright, okay. Okay, setiap satu aktiviti yang diberikan cikgu boleh bagi saja dan minggu lepas cikgu-cikgu pun banyak explore benda tu. So saya tak mau buangkan masa terangkan banyak theoretical parts. Marilah kita terus dengan hands on dari view sebagai cikgu, perspektif cikgu. Okay, bagaimana hari ini saya tak nak tunjuk slide sebab banyak slide sangat. Cikgu pening, saya pun pening. Okay, saya terus tunjuk bagaimana kita nak masuk dan sebagainya. Okay, saya log out dulu yang saya punya. Okay, alamak. Ini nampak cikgu Yu dengan saya kan, dia punya chat. Ini jangan bagi tahu bini dia, nanti bini dia marah saya. Gurau sajalah. Okay, so kita view dari bagaimana kita nak masuk. First of all, kita kena type CS first. Okay, CS first. CS first. Okay, CS First, type saja, bagi dia Google search ke apa. Okay, CS First, type saja, dia akan keluar csfirst.withgoogle.com ataupun CS First Teach Computer Science and Coding to Kids. Itu adalah free. Mungkin cikgu-cikgu sebelum tu akan tanyakan, bila kita sebut dengan Scratch, dia akan tanya, Scratch 2.0 ke Scratch 3.0? Kita kena download dan sebagainya ataupun web base. Sebenarnya ini adalah web base. Jadi cikgu tak perlu install apa-apa, cuma perlu masukkan Google macam mana? Login dengan Google Gmail. Okey, kejap.
Saya rasa saya kena belajar yang bagaimana auto login. Okay, alright, thank you. Nanti saya belajarkan. Okay, alright. Bila kita search dah CS First, kita klik masuk. Okay, klik masuk. Alright, dia akan bawa kepada satu paparan adalah sebegini. Google for Education, free macam ni kan. Dan untuk ulang kaji balik, CS First dia ada kurikulum. Dia adalah berdasarkan kurikulum. Kurikulum ini adalah kurikulum berdasarkan yang di Amerika. Sebab dia ada K-12 dan semua. Tetapi tak ada jadi masalah sebab kita perlu boleh adapt dan adopt apa yang mereka kesamaan tu, kita boleh adapt, adopt, kita gunakan. Dan dalam CS First ni dia ada banyak resources. Bila cikgu klik pada resources saja, dia ada banyak resources, dia ada banyak video seperti yang diberitahu minggu lepas dan tak apa, kita tak saya ulang sia sekali. Isu sama-sama kita untuk perkongsian. Okay. Kita boleh print banyak video dan sebagainya dan kita boleh download. Dia ada banyak printed material for teacher and student secara free. Mungkin cikgu-cikgu akan hadapi satu masalah kan. Saya bukan option RBT. Saya tak ada background computer science. Bagaimana saya nak ajar ajar anak-anak murid atau belajar untuk belajar Scratch, terutamanya sekolah rendah. Okey, jangan risau. Kita boleh try salah satunya kita rujuk YouTube kan. Dan bila kita rujuk YouTube, semestinya kita kena try kan. Apa kata kita guna yang platform ni, kita assign saja biar YouTube, biar video yang dalam platform ni mengajar, membimbing anak murid untuk buat. Okey, bagaimana nanti saya tunjukkan. Okey, selain daripada printed materials ni, kita sebenarnya apa-apa yang berkaitan dengan fungsi cikgu, peranan cikgu tu kita boleh dapat di sini. Dia ada Get Started Guide. Cikgu boleh downloadkan. Jangan risau, ini adalah free of charge dan dia adalah open source, cikgu boleh guna. Okey, boleh print. Okey. Kelas rotate kita boleh manage, bagaimana kita nak manage, bagaimana kita dan apabila semua siap tu, kita ada certificate of completion. Jom kita tengok apa yang benda tu Okay, saya klik masuk. Ini saya terang daripada portal ini dulu. Lepas tu kita akan hands on bagaimana kita nak login dan sebagainya. Okay, sabar ya. Okay, ini adalah sijil. Sijil untuk yang dah berjaya habiskan yang unit ataupun semua unit itu, kita boleh issuekan sijil dan kita masukkan student name, lesson name, ada dalam tu ada banyak lesson name, date, your CS First teacher. Saya teacher, saya issue kepada murid, saya sign lah di sini. Okay? Dan ini adalah dia template yang dia bagi. Seperti yang dikatakan, dia akan perbanyakkan, percantikkan sijil-sijil ini dan dia akan link dengan Excel nanti. Itu belum. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, platform ini masih merupakan platform yang baru. Dia memerlukan penambahbaikan secara berterusan. Tapi yang penambahbaikan berterusan tu ada bergantung kepada feedback maklum balas cikgu-cikgu nanti. Okay? So, macam seperti hari tu. Google Gmail, account Gmail, MOE tak boleh masuk. Okay, itu kita dapat kesan, kita bagi tahu mereka minggu ni boleh masuk dah. Okay, macam tu. Kita sentiasa berhubung, berkomunikasi dengan dia agar dia akan sesuai dengan konteks kita. Okay, ini salah satu sijil free, boleh print. Alright, kita tengok balik apa itu contingency plan. Okay, contohnya dia akan tulis backup plans for when the computers are down, internet is offline ataupun website are not working. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan akan tanya, alamak, sekolah saya tak ada komputer ni. Sebenarnya kita apabila kita nak memperkenalkan computer science, okay, dia ada satu, namanya panggil CS First, CS Unplug. Maksudnya, CS Unplug ni maksudnya adalah apabila kita hadapi satu situasi tak ada internet, tak ada komputer, kita boleh gunakan material secara free untuk mengajar computer science. Contohnya ini. Dia ada dah beri pelan-pelan cara-cara, aktiviti, dia apa yang kita boleh buat semasa yang ni dan yang itu. Ini adalah direction, juga ada bagi kita boleh adapt dan adopt masuk dalam lesson plan kita, bagaimana kita nak gunakan introduce blocky dan sebagainya. Okey, yang ni saya tak terang secara detail. Okey, saya
nanti cikgu boleh explore lah. Okay. Sekejap saya emit all. Okay. Alright. Okay. Boleh log in dengan menggunakan email D5. Alright, ini adalah contingency plan. Cikgu boleh guna apabila cikgu tak ada menghadapi masalah internet dan sebagainya. Alright. Okay. So, ini adalah free kit semua dia ada bagi. Cikgu boleh ambil printed material for you or for your student. Alright. So, kita kembali kepada atas tu, kita akan nampak distance learning, teaching material dan dia ada live workshop. Selain daripada cikgu dengar saya cakap, boleh dengar kawan-kawan lain, cikgu-cikgu di luar negara bagaimana mereka buat sharing dan sebagainya. Okey, hari ini kita buat untuk adalah perkongsian sama-sama. Okey, perkongsian sama-sama saja. Okey. So, dah banyak 5 minit, lebih dari 5 minit saya perkenalkan portal ni. Kita perlu sign in. Okay, button apa-apa pun kita perlu sign in dengan ada account. Okay, bagi cikgu-cikgu yang telah sign in dengan menggunakan account sebagai murid, hari ini kita tengok sebagai cikgu. Okay, kita tekan sign in. Saya berharap cikgu-cikgu yang bersama, kita sama-sama hands on, kita akan lebih faham lah. Okay, bila kita tekan sign in, okay, sign in. Okay. Dia sekarang sign in, dia akan bawa kepada satu paparan, tanya cikgu-cikgu sama ada kamu adalah student ataupun I'm a teacher. Hari ini kita tengok teacher. Okay, untuk student parts, cikgu boleh search kat YouTube cikgu get certified ataupun tengok dalam grup cikgu certified, dia adalah link untuk part 1. Hari ini kita tengok sebagai guru. Okay, kita tekan I'm a teacher, tekan. Dia akan membawa anda ke satu paparan lagi. Okey, harap ni doakan hari ini line. Okey. Alright, dia akan tanya cikgu, nak sign in Google CS First ni melalui Gmail apa? Okey, cikgu boleh sign in melalui Gmail MOE ataupun Google account. Google account sendiri, peribadi. Gmail peribadi. Okey. Tengok cikgu nak pilih yang mana. Which is your preferable. Okay. So, saya guna Gmail peribadi saya. Bila klik saja, tunggu sekejap, tunggu sebentar, bagi dia buat kerja sikit, dia loading dan sebagainya, dia akan masuk. Okay. Bagi cikgu yang baru-baru masuk tu, bolehlah cuba. Ataupun cikgu nak masuk dengan Gmail MOE, boleh. Okay. So, bila kita dah masuk, ini adalah paparan kelas. Contohnya ini paparan kelas untuk bagi minggu lepas. Mereka jadi sebagai student. Hari ini kita tengok sebagai guru. Okey, ini adalah paparan guru. Kita akan nampak. Mungkin cikgu akan nampak, ini macam Google Classroom kan? Lebih kurang macam Google Classroom. Dia ambil konsep tersebut. Kita akan nampak kelas yang kita ada, contohnya storytelling, belajar scratch dengan CS First series pertama minggu lepas, achieve class maksudnya, achiever class maksudnya kelas yang telah delete, okay, project yang dilaksanakan, kita nak join satu kelas, apakah profil kita dan apa yang baru. Ini serupa paparan, serupa paparan Google Classroom. Okay. So, okay, cikgu dah login, cikgu dah ada dan untuk kepastian cikgu akan nampak di sini adalah teacher. Okay, teacher, pastikan teacher. Di bawah dia akan tulis your role, teacher. You are using a teacher account. Learn more dan sebagainya. Okay, itu nanti kemudian. Yang pertama kita dah masuk. Bagaimana kita dah masuk, semestinya kita akan create kelas kan. So, bagaimana kita create kelas? Nampaklah di sini. Create class. Ada ni kan? Bila tambah. Google suka tambah. Banyak-banyak apps, banyak-banyak platform suka guna tambah. Senang kan? Bila tambah maksudnya kita buka. Ya, so kita tekan je create class. Dia akan tanya class name. Seperti macam Google Classroom, cikgu boleh rename your class. Rename saja apa-apa yang sepatutnya, yang sesuai. Okay? So, kita akan rename Bengkel Scratch
bengkel Scratch dengan CS first. Okay, mana-mana saja 2.0 macam tu. Dan cikgu boleh pilih warna yang disukai. Dan di bawah, yang sangat penting di bawah tau. How should students sign in? Okay, dia nak guna Google Workspace for Education account. Okay, untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, Google Workspace maksudnya benda yang baru. Dia ada satu platform yang baru yang diperkenalkan kalau tak silap tahun lepas, hujung tahun lepas ke atau hujung tahun lepas. Okay, dia adalah platform yang baru. Okay, sekiranya tidak, cikgu boleh guna CS First account. Okay, this is the best option. Biasalah dia bagi tahu lah sebab klik kat sini tak boleh. Dia tak boleh jika kita tak ada Google Workspace. Okay, so kita pilih yang CS First account dan tekan create. Okay, cikgu boleh buat dulu. Cikgu boleh buat dulu sementara menunggu. Okay. Okay, harap cikgu semua boleh kita sama-sama laksanakan, sama-sama kita buat. Okay. Kelas detail CS first. Okay, create kelas. Hari ini sekarang kita akan buka satu kelas first. So, bila kita dah buka satu kelas, dia akan wujud nama kelas tersebutlah. Bengkel Scratch dengan CS First 2.0. Dan kita ada kelas code. Ada bilangan student sign in secara live ke tidak, dia akan tahu di sini. Okay, so cikgu akan nampak paparan sebegini serupa Google Classroom kan. Cuma dia dalam bentuk lain lah. Okay. Lepas tu di bawah ini ada unit dan pupil. Pupil maksudnya student lah. Unit adalah kurikulum. Mungkin cikgu akan tanya, apa kurikulumnya? Perlukah kita sediakan masukkan bahan seperti Google Classroom dan sebagainya? Sebenarnya tidak. Kita hanya gunakan bahan ataupun bahan dan video yang telah disediakan dalam platform CS First ni. Kita assign saja. Kita tekan satu klik, assign saja dan mereka belajar Scratch, belajar coding, belajar pre-show code, belajar algoritma. Dalam tu, semua dalam tu. Dan cikgu hanya klik saja, dia akan tengok video. Dia kena rajin tengok video. Baik, kenapa saya cakap macam tu? Nanti saya akan tunjukkan kenapa. Okay? So, Cikgu Go, sementara itu ada isu dalam chat. Okay. Daripada Cikgu Portal Lim dengan Cikgu Chan Xuet Chin mereka cuba sign in sebagai teacher, tetapi sebelah kanan skrin tu tulis my classes, sebelah kanan my classes tunjuk sebagai murid. Oh, okay. Okay, itu nanti saya sembang dengan pihak yang tu kenapa macam ni, sebab mungkin dia dah aktifkan kot. Deaktifkan yang benda tu. Okay, itu nanti kejap itu kita macam mana kata, kita simpan dulu. Okay, nanti saya bincang dengan mereka bagaimana apa yang jadi seperti yang minggu lepas. Okay, so bagi cikgu-cikgu yang sign in tu sebagai cikgu teacher tapi dia tunjuk sebagai murid, okay, jangan risau, kita sign in guna Gmail peribadi dan kita sama-sama buat. Okay, so boleh cikgu, jangan tekan. Okay, adakah sebelum ni sign in guna murid, bila log out dan sign in balik guna email peribadi berjadi? Ya, dia akan macam tu. Terima kasih Cikgu Portal Lim. Okay, terima kasih. Okay, so cikgu jangan risau, kita sign in mana-mana dan bila kita dah tahu jalan tu, kita tak macam mana, tak keliru lah. Okay. Okay, saya berikan masa untuk cikgu-cikgu sign in. Bila dah sign in as a student, jadi tak dapat tukarkan. Ya, kebanyakan macam tu cikgu. Kecuali kita akan buangkan account tu. Okay. Tapi buangkan account tu nanti saya tunjuk dulu ataupun minggu depan saya tunjuk bagaimana kita nak buangkan account tu. Okay, hari ini kita fokus kat cikgu dulu ya. Boleh ya cikgu? Bolehkah saya teruskan? Okay, boleh cikgu? Boleh Cikgu Go. Okay, thank you so much. Okay, sabar ya Cikgu Yu nanti merotankan saya. Alright, yeah. Okay, thank you. So, cikgu dah berjaya masuk sebagai cikgu. Okay,
ini antara teacher platform. So, kenapa kita nak bagi cikgu, bagi kawan-kawan lah, saya panggil kawan-kawan lah. Okay, kawan-kawan kenapa kita nak explore kepada view daripada cikgu atau view daripada student, sebab kita nak tahu student itu bagaimana kan. Lepas tu kita tengok cikgu tu bagaimana, baru kita tahu kan. Sebab yang budak-budak sekarang ni memang dia bijak dan cerdik, dia akan tanya banyak-banyak. Okay. Alright. Bila kita dah masuk ni, kita akan tengok units. Okay, units ni tengok di bawah current unit. Your class have no current units. Lepas tu di sebelah tu dia ada add units. Add unit ni senang saja. Kita boleh add siap-siap unit ni tu, lepas tu baru share code, kelas code dengan murid. Okay. Ataupun cikgu share kelas code dengan murid, dia baru add unit pun boleh. Itu terpulang kepada cikgu. Two ways lah. Okay. So, saya cakap mana? Add unit dulu. Okay. Add unit. Bila kita nak add unit, kita tekan je tambah ini. Add unit. Add. Dia akan keluar kepada satu paparan di bawah tab kurikulum. Okay. Di bawah tab kurikulum. Di bawah ni, dia adalah hands-on lesson with instructional videos. Maksudnya, lesson tu telah disediakan dengan video yang khas. Tapi video khas tu adalah dalam bahasa Inggeris. Okay, dalam bahasa Inggeris. Okay, so kalau yang tak tahu, yang tak faham tu kan, dia ada, kalau tak silap dia ada macam mana? Macam mana? Ada subtitle. Ada subtitle. Okay, bila kita tengok yang bawah tu, dia ada banyak lesson tau. Dia ada 1 jam lesson, dia ada 2 jam, 3 jam. Itu terpulang kepada kita bagaimana kita nak assign. So, kita tengok ke bawah. 1 hour lesson, start coding with a single lesson. Dia ada subject specific, dia ada characterization, interactive presentation, okay, dan bila kita tengok ke bawah tu, dia adalah some description tentang student, apa-apa, dia buat karakter, dia buat interactive presentation melalui Scratch. Lepas tu dia buat dialog, okay, bagaimana satu avatar dengan avatar itu berinteraksi, okay. Lepas tu dia boleh buat narration dan dia boleh buat lagi bawah-bawah tu. Makin bawah tu adalah makin susah, okay. Makin bawah tu ada makin susah. Hari tu kita cuba code your hero. Okay, code nenek. Okay, nenek yang tua-tua yang boleh terbang. Okay, nanti cikgu boleh tahu. Sebelum tu, kita nak add. Kan, kena tambah bahan. Kita ambil yang paling senang tu. Contoh, saya nak ambil ni. Logo squirrel. Okay, cikgu boleh view. Ataupun cikgu terus add saja. Kadang-kadang kita, kalau kita rush kan, kita terus add saja kan. Sebenarnya cikgu boleh view dulu. Contohnya saya nak preview. Saya view dulu bahan dia, tekan butang biru tu. Okay, kita tengok view. View ni dia akan masuk kepada lesson tersebut. Okay, kita boleh view. View seperti yang view student. Okay. Di sini kita akan tengok taja besar. Di bawah ada satu flag. Bendera tu dia akan categorize sebagai khusus pengenalan. Okay, kita nak pengenalan. Ada 2 lesson dan menggunakan anggaran waktu adalah 1 jam. Okay, dan cikgu boleh preview. Kalau scroll ke bawah, dia ada overview bagaimana student itu buat karakter, example. Kita ada example, jangan example. Dan ini ada, kejap, dia perlukan masa untuk loading. Example, di bawah. Cikgu boleh cuba klik masuk. Klik masuk ni, contoh ni yang saya nak berminat yang ni. Saya boleh klik masuk. Ini masih dalam versi preview lah cikgu. Okay, bila kita klik masuk, tunggu sekejap. Okay, bagi dia loading sekejap dulu. Okay, ini belum lagi kita add masuk dalam kelas. Kita nak preview dulu. Untuk memastikan kita bagi bahan yang betul. Okay, dia akan ambil sedikit masa bila dia nak loading. Sebab ini akan masuk kepada macam mana? Platform web base. Okay, bagi dia loading kejap. Okay, dia adalah first
started project. Okay, di sini kita klik saja hijau ni, dia akan secara tengok, oh I cannot secara narrative digital storytelling dia buat macam tu. Ini contoh. Cikgu bila kita bagi kat murid, dia akan hasil seperti yang ni ikut video ikut instructional video yang telah disediakan. Cikgu hanya bertindak sebagai pemudacara, sebagai fasilitator saja. Okay? So, ini adalah preview. Habis preview saja, cikgu jangan risau kita kembali dulu kita tutup ni, dah preview dah. Okay, saya dah preview, saya yakin dah. Dan di sini ada satu tab, material. Kita boleh tekan pula. Okay, tekan material tu. Okay, kita akan tengok lesson plan yang telah disediakan. Selepas kita dah buat macam lesson kan, kita kena ada RPH, kena ada material dan sebagainya. Dan untuk ni, dia dah sediakan. Dia sebagai satu guideline kepada cikgu untuk sediakan bahan dan sebagainya. Tetapi dia dalam bahasa English. Jadi kita kena adapt dan adopt lah. Sekurang-kurangnya kita ada satu guideline lah. Okay? So, bila dah siap semua ni, di bawah tab material ni, kat bawah dia ada poster, dia ada stiker, dia ada sertifikat dan dia adalah class roster. Class roster adalah untuk tracking siapa dah siap, siapa belum siap. Dia masih menggunakan konsep digital batches. Maksudnya cikgu yang murid-murid yang telah siap, dia akan dapat rencana digital. Itu sebagai satu ganjaran, motivasi insentrik lah. Biasanya kita bagi stiker atau macam kan. Yang ini adalah digital badges. Okay? So, kalau cikgu nak bagi sertifikat, boleh. Kalau nak bagi poster untuk promosi, boleh. Itu ada semua di sini. Cikgu jangan risau nak design ke apa dah. Ataupun cikgu boleh buat ubah sesuai saja. Okay? So, kita dah preview lesson, preview example, preview materials. Ataupun cikgu nak try, cikgu boleh tekan start. Kalau cikgu tak mau try dah, cikgu nak terus add, boleh je tekan add to class. Okay, saya tekan add to class. Okay, dia akan loading sekejap. Okay, dia akan keluar satu paparan sebegini. Kalau cikgu hanya ada satu kelas, dia tak akan keluar. Kemungkinan dia tak akan keluar. Saya tadi ada 3 kelas. So, okay, 3 kelas belajar Scratch CS First Series 1, Bengkel Scratch dengan CS First 2.0 dan Storytelling. Jadi hari ini saya nak bagi ke Bengkel Scratch dengan CS First 2.0. Jadi saya tick saja Bengkel ataupun kelas yang saya nak. Contohnya cikgu mungkin ada kelas merah ataupun kelas Spider-Man, Batman, Avengers dan sebagainya. Klik kelas yang ada. Mungkin cikgu akan tanya, satu kelas saja ke? Boleh je klik semua. Okay, boleh klik. Dia ada multiple choice. Kita boleh klik. Kalau silap kita antik sajalah. Okay. Dan bila kita klik, puas hatilah, saya memang cun nak masuk kelas ini. Terus saja tekan butang biru add to class. Okay. So, dia akan add to class. Dan kita terus view saja kelas tersebut. Okay, sama ada bahan tu satu unit, satu lesson itu telah masuk dalam kelas ke belum. Okay, sekejap Okay, dia akan masuk dalam kelas. Ini adalah paparan cikgu Dah sama dengan paparan murid. Paparan murid memang tak nampak yang ni. Okay. Ini paparan cikgu. Bila kita dah masuk unit kan, tadi adalah unit ini buat karakter. Dah masuk satu unit saja. Di sini kita akan tahu progress summary. Berapa murid telah complete ikut peratus. Video yang telah ditengok kita tahu. Sebab dalam unit itu, nanti kita tengok dalam unit itu apa bentuk dia. Kita boleh tahu murid dah tengok berapa video. Murid sampai stage berapa. Projek murid buat dah ke buat. Lepas tu, dia dah submit ke belum. Kita boleh tengok di sini. Dan, yang seronoknya, kita boleh
mark as finish ataupun remove unit sekiranya kita dah buat tersilapan. Okey? Boleh cikgu? Dan bila habis tengok unit, kita perlu tengok pupil. Bilangan murid yang telah masuk, kita boleh add student di sini. Dan kita juga boleh add co-teacher. Contohnya hari ini saya mengajar kelas ini, saya nak cikgu U jadi sebagai co-teacher. Jadi saya bagi kod ini kat cikgu U masuk, dia akan jadi co-teacher. Serupalah macam kita buat dalam Google Classroom dan sebagainya. Boleh cikgu? Okay. So, ini adalah secara umum paparan cikgu. Jangan risau. Kita rehat 2 minit. Okay, saya minum air sekejap. Cikgu pun minum air. Rehat 2 minit. Sekiranya cikgu-cikgu ada persoalan, boleh letak di live chat. Saya dengan cikgu Yu cuba menjawab. Okay, boleh? So, kita rehat sekejap. Saya rehat sekejap. Saya stop sharing dulu. Rehat 2 minit. Okay, thank you. Okey, baik. Jika cikgu belum lagi mengisi kehadiran bagi sesi hari ini, cikgu boleh klik pada pautan yang telah dimasukkan ke dalam ruangan chat. Terima kasih. Yap. Terima kasih Cikgu Yu. Okey, bagi cikgu-cikgu yang rasa saya terlalu pantas ke, terlalu cepat ke, boleh tulis di live chat kata Cikgu Yu terlalu cepat lah, slowkan sikit. Saya boleh slowkan, jangan risau. Kita santai-santai, okey. Kita rehat 2 minit untuk digital break, okey, supaya tak jam tak semuanya. Okey. Jangan risau kita santai-santai. Okey, terdapat satu soalan di sini adalah adakah students boleh masuk kelas guna pelbagai email? Okey, student boleh masuk kelas guna pelbagai, dia kena daftar satu email saja. Dia kena daftar satu email dan cikgu akan tahu yang bab tu nanti saya tunjukkan bagaimana kita akan detect. Tapi di sini dia ada satu kelemahan adalah kita perlu masuk secara sendiri dan murid kena tengoklah, nanti saya tunjukkan, cikgu akan tahu dia masih dalam peringkat macam mana kata memerlukan respon untuk buat penambahbaikan. Jadi itulah masanya kita banyak explore, lepas tu kita tahu dah kelemahan dan kelebihan tu, kita boleh suggest lah cadangan dan sebagainya. Memang mereka memerlukan cadangan daripada cikgu-cikgu. Okey, terima kasih Cikgu Noh Abizan, terima kasih. Saya cuba terang dengan baik. Okey, sebab lama tak buat dah. Okey, Cikgu Yu pun mengejutkan saya. Okey, bolehkah saya sambung? Ada part sedikit lagi. Bolehkah saya sambung, cikgu-cikgu? Boleh Cikgu Gugu, tak sabar nak belajar ni. Yeah. Okay, thank you so much for your response. Thank you. Okay, bear with me. Saya on time ya. 9.20, saya akan stop membebeh. Saya serah kepada Cikgu Yu untuk bebeh balik. Okay. Alright, okay, saya share balik benda tu Saya share balik. Okay. Thank you so much for your time. Okay. Alright. Okay. Okey, kita kembali. Okey, seperti yang kita katakan tadi kan, ini adalah paparan Bangor Scratch dengan CS First 2.0. Okey, di paparan ni cikgu boleh share kelas kod ni dengan melalui WhatsApp ke Microsoft Teams ke mana-mana medium yang cikgu prefer.
ataupun kita share yang ni saja, tekan yang butang share ni, bukan butang share macam ni lah, okey. Macam ni, butang share ni, okey. Dia terus saja masuk yang ataupun kita copy URL ataupun kita bagi kod. Dia masuk. Dia serupa macam Google Classroom. Okey, tetapi Google Classroom tu dia tak ada bahan. Kan? Kita perlu masukkan bahan. Yang ni dia dah sedia siap. Okey, sedia siap. Apa kata kita guna je kan, tak rugi kan kita explore. Okay, so ini cara kita nak share dengan dia. Alright, ini adalah unit dan sebagainya. Okay, sekiranya cikgu dah ada kelas, ada murid-murid dah masuk semuanya dan apa kejadian akan berlaku, apakah gambaran akan kita dapat lihat kan. Saya akan sharekan. Contohnya, cikgu akan nampak di sini kan. Ini kelas baru untuk hari ini. Sebelah ni yang merah ni adalah kelas minggu lepas. Mereka masuk sebagai student, saya sebagai cikgu. Cikgu akan nampak di bawah ni tengok 0/43. Manakala di sini no student sebab saya tak buka untuk admit. Di sini mereka masuk join ataupun cikgu-cikgu yang ikut minggu lepas join 0/43 student sign in. Maksudnya dalam kelas ni ada 43 student join. Tetapi hari ini pada waktu sekarang tiada student join. Maksudnya kosong tu, sifar tu adalah menunjukkan tiada student online. Sekiranya cikgu adalah student saya, cikgu masuk kan, sign in live, saya akan detect siapa yang tengah buat macam tu secara synchronize. Okay, so di current unit, di bawah ada current unit. Current unit ini adalah unit. Ada kawan masuk. Okay, saya admit. Okay. Current unit ini maksudnya course, tugasan yang diberi kepada anak-anak murid pada hari itu. Ataupun cikgu boleh bagi banyak-banyak saja. It's no problem. Okay. Sebab kita boleh detectnya. Bagaimana? Jom kita tengok kelas ni ya. Okay, saya tengok kelas ni. Ini adalah paparan sekiranya murid-murid dah masuk tu. Tadi adalah paparan, saya nak buka kelas, bagaimana tu. Okay, itu lain cerita. Sekarang adalah paparan setelah ada murid masuk. Apa kejadian, bagaimana dan apa gambar dia. Okay, contohnya. Ini seperti sama, cuma color itu lainnya. Kita boleh tukar color ni sebenarnya. Okay, cikgu akan nampak progress summary. Number of students and percent completed. Maksudnya di sini kita akan nampak 4 student. Dia baru siap 10%. Ada 4 student dah siap 9 hingga 100%. Okey, dan ada yang siap separuh saja 25%. Kita boleh tengok di sini. Okey, kita boleh tengok di sini dan kita boleh tahu siapa dah tengok video. Jom kita tengok video watch. Kita tengok. Ini adalah laporan untuk memudahkan cikgu nak tracking progress student kan, perkembangan student tu di mana. Okey. Bila kita tekan je, dia serupa macam Google Classroom kan. Bila kita submit assignment, kita akan tahu, murid ini ada buat, ini tak ada buat kan. Dia serupa tapi ini adalah khas untuk computer science dengan belajar Scratch. Okey. So, bila kita tengok di sini, kita akan tengoklah. Ini adalah secara overview. Okey, sedia maklumlah. Dia akan sentiasa berkembang, sentiasa berubah. So, kita akan tengok, course 1, code your hero. Saya satu unit ya kan, cikgu-cikgu. Yang kedua, kodifikasi Atom Hero. Wah, ini adalah bahasa Spanyol. Okey. Untuk maklumat cikgu-cikgu, dalam ni CS First ni dia ada 2 bahasa yang sudah tetap. Satu adalah kod bahasa Inggeris, satu adalah Sepanyol. Kenapa? Saya pun tak tahu. Okey. Jadi apa yang bahasa Sepanyol tu sama saja dengan Code Your Hero. Mungkin cikgu akan nanti saya terang lagi. Okey. Yang ni adalah paparannya. Dia adalah updated secara live. Tengok, updated 1 minute ago. Okey. Dan ini adalah murid-murid cikgu. Murid-murid. Yang susahnya, tadi saya kata dia ada satu kelemahan kan. Kelemahan dia adalah tengok 040, 092.
Okay, kenapa macam tu? Sebab bila student join, dia akan secara automatik bagi dia username. Dan username tu murid itu perlu ingat, lepas tu dia akan sign in dengan username tersebut. Okay, tetapi dia boleh tukar. Dia boleh tukar oleh guru. Jadi di sini ada satu kelemahan, bila kita banyak student tu, banyak nombor kan, kita kena catat, minta student tu datang. Okey, siapa 040 dia datang, cikgu kena ubah dalam paparan cikgu. Itu satu kelemahan. Okey. Dan saya tak boleh asyik kata, oh ni CS First sangat bagus, semua kebaikan. Tak boleh, kita kena tahu kebaikan kelemahan kan. Jadi kita kongsilah dua-dua tu dan kita sedia maklum lah, lebih bersedia lah sekiranya cikgu berminat untuk menggunakan platform ini. Saya rasa tak adil kita kata kebaikan saja. Sepatutnya kita kena kongsi kelemahan juga. Betul kan cikgu? Okay. So, di sini kita akan nampak total complete dalam bentuk peratus. Contohnya kelas average. Macam mana? Kata keseluruhannya murid adalah 39% berkesiap. Maksudnya banyak lagi kita kena ligan kan, kena kita pulun dan sebagainya. Okay, kita boleh nampak peratus mengikut student. Okay, yang kosong ni tahulah. Okay, kita akan tahu 100%. Memang budak rajin lah. Okay, dan bila kita dah tahu total peratus ni, kita akan tengok video, dua video. Video ni maksudnya video yang ada dalam setiap unit. Kalau ada 2, dia akan nyatakan 2. Kalau dia tengok 1/2, maksudnya dia tengok 1 saja, 1 itu tak tengok. Sama ada dia skip ataupun dia memang dah pakar, dia tak mau tengok, dia boleh terus buat. Okey, tetapi murid yang buat 1/2 tu, dia hanya dapat 1 batch saja. Maksudnya satu video tu adalah 1 batch. 2 video sepatutnya 2 batch. Jadi dia tengok 1/2, dia dapat 1 je lah. Mungkin kalau cikgu guna dalam kelas, guna dalam sekolah, anak murid akan tanya, kenapa dia dapat 2 batch, saya dapat 1 batch? Itulah salah satu faktornya. Dia tengok satu video. Okey? Dan cikgu tengok di sini 1/2 untuk bahasa Inggeris. Manakala untuk bahasa Sepanyol 0/2, 0/2. Itu tak jadi masalah sebab dia tak mau tengok video bahasa Sepanyol. Okay? Alright. Okay, kita dah tengok. Okay. So, ini adalah secara overall video watch. Kita tengok project submitted. Siapa telah submit, kita akan tahu juga. Macam lah. Kita akan tahu lah. Okay, project submitted. Kita akan tahu. 48 project. Semua submit tau. Okay, banyak hebat kan. Kita tengok. Project mereka. Tengok projek yang ni, setiap satu ini adalah projek yang dibuat oleh student. Yang tak siap tu kita pun akan tahu di mana dia tak siap. Kita akan tengok murid cemerlang, murid yang memerlukan perhatian, memerlukan bimbingan sebagainya, kita akan tengok di sini. Di sini kita akan nampak terselarlah kreativiti dan kita akan nampak siapa yang perlu kita bantu. Okey, sekejap saya tengok. Okey, nanti saya jawab soalan soalan saya ambil take note lah, saya take note. Okey. So, ini mungkin cikgu akan tanya, ini nampak saja kan? Boleh kita access tak? Boleh. Okey, contohnya saya nak access yang ni. Contoh yang ni. Wah, memang nampak hebat kan? Kita tengok yang ni, kita tekan dan bila kita masuk saja, bukan saja kita boleh tengok hasil projek yang telah siap. Kita boleh tengok coding-coding dia. Kita boleh perbetulkan coding-coding murid dalam ini. Bagaimana? Saya tunjukkan. Okey, saya bukan hebat sangat. Saya tahu cakap saja. Okey, kita tengok sama-sama. Kejap bagi dia loading sikit. Okey, cikgu dah makan ke belum? Okey, cikgu dah makan ke belum? Jangan pula cikgu dah makan ya. Okey, kita loading kejap, creating blocks. Okey, kelajuan kepantasan loading project itu adalah berdasarkan
berapa banyak, berapa besar site project tersebut. Sebab dia web page kan. Web page tu dia perlukan sedikit masa untuk ingat balik, retrieve balik maklumat-maklumat yang terdapat dalam projek tu. Okey. Cikgu-cikgu, tadi saya tekan kan, ini yang bukan saya siap. Ini disiapkan oleh murid. Oleh murid, okey? So, ini adalah jenis blok dia. Tengok dia buat yang ni, ini drag and drop. Murid akan buat drag and drop. Bagaimana mereka buat? Ini minggu lepas ada separuh kebanyakan cikgu dia tak ada basic. Tak ada basic. Saya termasuk saya sebab dulu saya pun tak ada basic. Tetapi kita nak belajar kan? Kita nak belajar. Kita boleh belajar melalui video yang disediakan. Okay? Dia nak drag mana, drop mana, itu kita ikut dia. Lepas tu kita tambah pula lah. Kita tokal tambah ini, tambah ini. Okay? Drag and drop ni, cikgu jangan risau. Kita ambil saja. Contohnya saya ambil, drag and drop. Kalau tak mau, kita tekan delete. Macam tu. Salah tak apa. Sebab yang ni tak ada betul salah. Ini adalah menguji pemikiran logikal kita, bagaimana kita nak susun dan sebagainya. Tak ada betul salah. Okay? So, kita tengok apa yang dia buat. Sekejap. Ada Mr. Nicholas masuk. Okay, bila kita nak masuk yang ni, kita nak uji. Tengok, kita tekan je flat hijau, maksudnya start. Okay. Dia siap dengan music, dia siap dengan game, dia boleh gelak sebenarnya. Tengok, dia boleh gelak, dia ada secara automatik dia dah siap semua. Okay. Ini adalah hasil peserta minggu lepas. Okay. Hari ini saya buat teacher view. Sekiranya cikgu-cikgu nak tengok view dari student, boleh join minggu depan. Boleh join minggu depan. Kita tengok dari student view dan kita sama-sama buat. Kita akan buat ulang alik dah. Student, teacher. Okay. Jadi balance balik. Okay. Bagi cikgu-cikgu yang nak buat ni, okay. Sabar dulu. Ataupun cikgu boleh expose sendiri. Sabar dulu. Kita jumpa minggu depan. Kita tengok pula bagaimana student dan kita buat projek sama-sama. Okay. Ini adalah student. Okay. Student punya dan mereka buat. Kita boleh check. Sekiranya tak mak, kita penting patah balik. Dan kita boleh klik mana-mana projek yang student buat. Kita akan check dari situ. Kita bimbing dari situ dan sebagainya. Okay. Ini adalah projek nenek tua yang boleh berterbang. Okay. So, cikgu, sebenarnya Scratch ni boleh buat digital storytelling dan sebagainya. Okay. Ikut yang kurikulum tu, resource tu. Saya yakin dan percaya kita lah termasuk saya lah. Tak ada yang computer science yang hebat, kita boleh buat. Okay, kita boleh buat. Saya yakin dan percaya kita semua boleh buat. Okay. So, tadi ada video watch, project submitted dan akhirnya kita ada survey result. Kalau kita nak buat maklum balas sebagainya, kalau student jawab, adalah. Kalau student tak jawab, tak adalah. Okay. So, ini adalah overall classes. Bagaimana kita view dan sebagainya. Saya harap saya tak cakap terlalu cepat, tak cakap terlalu lambat dan saya cuba menjawab soalan yang dikemukakan oleh cikgu tadi. Kalau cikgu student masuk dengan menggunakan Gmail pelbagai, sebenarnya kita minta dia masuk satu saja. Ada orang masuk. Okay, thank you so much hari ini. Okay, ada orang masuk, kita boleh check berapa orangnya. Kita masuk pupil. Okay. Kita tahu kita masuk pupil. Sekejap bagi dia loading. Dia serupa macam Google Classroom kan cikgu-cikgu. Okay. Sekejap lah. Alright. Di sini kita adalah name list untuk student. No name maksudnya kita belum masukkan. Jadi kalau cikgu masuk dengan student MOE, dia akan secara automatik dia akan bagi username 040 dan password yang khas bagi mereka. Murid kena catat. Itulah kelemahannya, murid kena catat. Dan cikgu tak tahu. Okay, cikgu tak tahu 040 itu siapa. Cikgu tak tahu. Okay, cikgu tak tahu dan kita perlu catat ataupun kita panggil 040, suruh dia main. Di sini kita edit nama. Okay, kita edit nama dan sebagainya.
Okay, dan dia akan tahu this browser and computer only. Jadi cikgu guna satu komputer saja, jangan guna komputer banyak-banyak. Okay, contohnya macam tu, dia akan secara auto save lah. Auto save, itulah kelemahannya. Kami cuba beritahu kepada pihak CS First, minta dia bagi kita upload secara Excel. Kita tunggulah features baru. Okay, sementara itu kita macam ni saja. Okay, jadi kita boleh tengoklah. Dari situ kita tengok satu-satu dan dia sekiranya, contohnya hari murid A, dia guna Gmail A, dia dapat username 040. Esok dia guna murid A juga, dia guna Gmail B, dia akan dapat username yang baru. Jadi galakkan mereka guna Gmail yang sama. Jangan banyak, jangan ambil batu ketuk kaki sendiri. Cikgu janganlah, saya pun tak mau, tak mampu. Okay, so itulah caranya. Dan overview dan kita boleh add dan sebagainya. Boleh cikgu? Ini adalah secara overview dan sekiranya cikgu nak tambah unit, boleh kita tambah. Kita tambah, dia akan keluar satu paparan khas seperti macam ni. Okay? Okay, ini adalah overview dari segi cikgu. Okay? Dari segi cikgu dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan bolehlah dapat something dan kalau sekiranya penerangan saya kurang jelas dan kurang apa, cikgu boleh tulis dalam live chat, saya cuba perbaiki, okey, tambah baik untuk sesi akan datang. Okey, sama-sama kita belajar, itu saja. Okey, sekiranya ada kesilapan kata ataupun terlalu laju, pantas sangat, saya minta maaf. Okey. Kita jumpa minggu depan. Minggu depan kita akan kembali kepada satu sesi, itu kita view daripada student dan perkongsian orang yang kongsi itu akan ditukar, bukan saya akan jadi second speaker dan first speaker adalah seorang macam mana kata bagus juga, sangat hebat. Nanti cikgu tengoklah. Okay, so saya stop presenting. Okey, baik. Terima kasih kepada Cikgu Gugu. Kita nampak apa yang kita nampak pada malam ni dengan malam minggu lepas iaitu kesungguhan lah. Kita nampak kesungguhan Cikgu Gugu tu nak menyampaikan sesuatu sehingga yang penting Cikgu Gugu nak kita faham bukan kita belajar sesuatu tu touch surface saja, touch and go saja, tapi betul-betul kita faham dan kita boleh gunakan apply untuk belajar lah. Okey. Dan kita dah sampai sesi Q&A. Jika cikgu ada soalan-soalan yang ingin ditanyakan, cikgu boleh tuliskan sama ada di ruangan chat ataupun cikgu boleh terus tanya terus tanya pada Cikgu Gugu. Ambil kat mic terus tanya pada Cikgu Gugu. Dengan gembiranya, dengan bangganya Cikgu Gugu akan menjawab soalan-soalan cikgu. Okey, saya akan lihat juga di ruangan chat. Okey, apapun rakaman untuk malam ni akan kami upload lah, akan saya uploadkan naik ke YouTube channel Pendidik Digital MY dan pautan tersebut nanti apabila kami menghantar CJ penyertaan, kami akan masukkan jugalah pautan untuk cikgu akses rakaman video bagi malam ini. Okey. Ada tak soalan-soalan daripada cikgu-cikgu? Ada. Tadi saya baru tengok saya jawab. Okay, thank you sebab saya tekan sekali kami buat yang ni tak sebenarnya kita bergerak dari tujuan nak kita sama-sama kita berkembang lah, bukan yang berkembang dari segi fizikal, kita berkembang lah sama-sama ke arah yang betul. Okay, ini untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, kita tak charge apa-apa. Saya tekan sekali sebab saya tak mau ada pandangan berlainan. Okey, kita sama-sama kongsi. Okey, saya ada terdapat satu tadi ada macam mana okay, should I connect CS First to Google Classroom? What is the difference? Okay, kita boleh connect kepada Google Classroom. Kita boleh dalam tu saya pernah try adalah saya share
kelas kod dalam Google Classroom. Dan bila kita connect dalam Google Classroom, kita share kod kan, kita share apa bahan mereka buat, dia sama je macam dalam CS First. Jadi lebih baik kita guna je CS First. Mungkin cikgu akan tanya, susah lah macam tu kan. Memang susah kan. Kita bermula buat tu, kita sama-sama dah meneroka cara yang terbaik, jalan yang terbaik kan untuk yang memudahkan semua. Saya cuba saja. Saya pun baru. Sama-sama kita cubalah. Okay. Soalan yang seterusnya. Itu kalau student join guna account MOE, adakah username akan keluar nama ikut account MOE? Tidak. Cikgu, tidak. Tidak. Okay. Dia akan keluar nombor. Cikgu juga kena ubah nama dia. Macam tadi saya tunjuk. Itulah kelemahan. Itulah kelemahan. Okay. Sorry cikgu. Kami cuba push untuk dia keluarkan Google Sheet. Kita upload secara bundle. Okay. Okay, Sifu Rizwan sudah makan. Okay, nanti kita pergi Ganu. Cikgu Sifu Rizwan belanja ya. Okey, cikgu saya ingat tiada soalan-soalan daripada cikgu-cikgu. Maksudnya penerangan Cikgu Gugur ni jelaslah, mudah difahami ya. Saya pun faham bila mengikuti kelas Cikgu Gugur ni. Okey, jangan lupa minggu depan kita ada satu sesi lagi. Okey. So, bagaimana nak join kan? Mana-mana nak tahu sesi itu bila, cikgu boleh kembali kepada Google Form tadi. Di situ ada link untuk Telegram group. Okey. Cikgu boleh join ataupun cikgu join lah, join yang group tu sebab yang itu yang mudah, ataupun cikgu follow page Facebook Pendidikan Digital MY kan, cikgu Yu. Okey, saya serahkan kepada cikgu Yu sebab yang pantuan pengisian SPR KPNU penting. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Gugur Okey. Saya yakin cikgu-cikgu dah mengisi borang kehadiran. Nanti dalam CJ, kita email CJ kehadiran kepada cikgu. Dalam email tersebut kami akan masukkan maklumat seperti maklumat siri ketiga, bengkel siri ketiga, tarikh, masa, pautan akan kami sertakan dalam email tersebut. Okey, jangan risau cikgu Dan juga pautan untuk menonton balik rakaman untuk siri 2 dan siri pertama pun kami akan masukkan dalam email tersebut. Okey, semualah kami beri full package. Kalau Cikgu Gugur ada slide, PowerPoint slide ke, Google slide ke, kami pun akan masukkan jugalah kepada cikgu Okey, inilah panduan pengisian SPR KPM. Okey, cikgu perlu mengisi sendiri kerana kami tak dapat mengisi untuk cikgu. Okey, dan ini panduannya, dan panduan ini kami akan masukkan juga dalam email Minta maaf untuk sesiapa yang mengikuti siri pertama, kecuali saya lah, saya tak masukkan panduan untuk mengisi SPR KPM. Okay, namun pada hari itu, pada minggu lepas, saya ada masukkan dalam Telegram group CGC. Okay, dan panduan dia lebih kurang sama saja cikgu. Okay, cikgu perlu log masuk SPR KPM, lepas tu cikgu pilih pembelajaran kendiri, lepas tu cikgu pilih senarai pembelajaran kendiri, pembelajaran, lepas tu cikgu tambah aktiviti. Dan butiran yang perlu cikgu isi ialah yang pertama adalah jenis pembelajaran, cikgu pilih lain-lain, lepas tu cikgu type bengkel anjuran pendidik digital MY dan cikgu get certified. Perkara ataupun tajuk cikgu masukkan belajar Scratch dengan CS First, siri kedua. Jumlah masa aktiviti 1 jam, tarikh aktiviti dilaksanakan 5 Mac 2021 dan cikgu submit Dan jika SPR KPM minta proof ataupun bukti, nanti cikgu boleh tunjukkanlah CJ digital yang cikgu terima Okey, harap cikgu faham, dan saya akan masukkan satu salinan jugalah dalam Telegram group CGC. Okey, yang belum sertai lagi boleh sertai kami. Saya, Cikgu Gugur ada dalam group tersebut, bersedia untuk menjawab soalan-soalan cikgu. Okey, di t.me/cgetcertified. Okay, itu sahaja. Cikgu, ambil grup foto ke malam ni? Ambil sebagai kenangan. Bolehkah cikgu-cikgu kalau tidak keberatan, bolehlah buka webcam ke macam mana. Okey, itu tak paksa, cikgu boleh buka. Sama-sama ambil sebagai
kenangan kan. Cikgu Yu boleh tolong ambil. Boleh. Saya ambil Okay. ya. Alright. Okay. Kita tunggu cikgu-cikgu untuk buka webcam. Okay. Dan betul-betulkan rambut, betul-betulkan tudung ya. Kalau sempat lagi make up dalam 3 saat tu boleh lah. Okey, harap-harap cikgu tak bosan, jangan jemu dengan saya. Sekiranya cikgu rasa perlu perbaiki apa-apa, boleh cikgu PM, saya terima. Saya memang open, sama-sama kita belajar. Itu yang saya macam mana prinsip saya dengan cikgu Yu, kita sama-sama belajar saja. Okey, kiraan 1, 2, senyum. Senyum berapa lama cikgu Yu? Okay, dah. Ambil satu lagi sebagai backup. Okey. Nak freeze time boleh ya. Okey, 1, 2, 3. Okey, tadi saya terbaca ada anak murid dia tuliskan nak buat untuk sesi pelajar. Okey, sabar dulu, kita akan bincang dengan Cikgu Yu. Kita tengok bagaimana, dan minggu depan akan kita buat dari view student. So kita memang hands on, nak drag and drop dan sebagainya. Minggu ini adalah untuk view cikgu. Jadi cikgu tahan dulu, jangan tahan dulu. Kita minggu depan kita sama-sama buat hands on. Okey, so itu saja daripada saya. Saya memohon sekali, minta maaf sekiranya terdapat kekilafan dan kekasaran bahasa. Okey, saya manusia biasa. Kita kongsi ilmu milik Tuhan. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih juga daripada saya. Okey, mewakili pendidik UiTMY dan juga cikgu GAT Certified. Dan terima kasihlah di atas keseruan cikgu-cikgu untuk meluangkan masa pada malam ini ya. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Bye-bye. Bye-bye cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu Yu. Okey, boleh pergi mamak dah.